Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan terima kasih di atas kedatangan tuan-tuan pada malam ini dan pihak yang menganjurkan kenduri. Dan begitulah kehidupan ini, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan demikian itulah hari-hari yang kami jadikan ia silih berganti di kalangan manusia. Ada hari kita datang dan ada hari kita kena pergi. Tetapi apa yang penting dalam tanggungjawab seorang Muslim, kita semua, saya ambil kesempatan ini untuk mengingatkan saya dan mengingatkan tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, perkara basic asas yang selalu kita sebut berhubung dengan amalan saleh. Seseorang di dalam amalan saleh, yang pertama dia hendaklah membetulkan niatnya, supaya niatnya betul kerana Allah Azza wa Jalla. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadat kepada Allah ikhlas semata-mata baginya agama. Manusia jika tidak mengikhlaskan dirinya, maka dia akan kecewa dengan banyak kejadian dalam kehidupan ini. Entah berapa banyak orang-orang besar yang berjasa dalam dunia ini, dia dilupai oleh orang lain. Entah berapa banyak pemimpin-pemimpin besar yang hari ini namanya hanya menjadi nama yang ditempatkan di lorong dan jalan untuk mengingatinya, ataupun diletakkan nama sekolah dan bandar untuk mengingatinya, tetapi manusia sudah pun melupai jasanya. Jika insan tidak beramal kerana Allah Azza wa Jal, maka dia akan kecewa dalam hidupnya. Akan datang manusia silih berganti. Ada yang akan mengenang kita dan akan ada yang melupai kita. Tetapi apa yang kekal, al-baqiyatus salihat. Apa yang kekal ialah amalan saleh yang baqi, yang apabila insan pada hari ia melakukannya, dia melakukannya kerana Allah Azza wa Jal. Innamal a'malu binniyat, dalam hadis yang selalu kita baca yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis itu hadis yang pertama dalam sahih. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niatnya. Apabila seseorang beramal kerana Allah, maka tidaklah ada apa yang dinamakan kekecewaan dalam dirinya. Dia hanya mengharapkan Allah menerimanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari baginda di saat-saat akhir pada Hajjatul Wada', baginda bertanya para sahabat radhiyallahu anhu tentang apa yang telah dilakukan. Baginda bertanya, innakum satus'aluna anni famadha antum qailun. Kamu akan ditanya oleh Allah mengenai diriku, apa yang akan kamu kata pada Allah nanti?
Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab beramai-ramai, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasaht. Kami menyaksikan sesungguhnya engkau telah menyampaikan, menunaikan tanggungjawabmu dan telah memberi nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jarinya, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Itulah keikhlasan, itulah kesungguhan kepada makna dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang dihantar oleh Allah sehingga pada akhir hayatnya masih lagi ingin menenangkan jiwanya, bertanya para sahabat, adakah dia telah menunaikan tanggungjawab kerasulan yang telah diamanahkan kepadanya? Di manalah kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu apabila mewarisi tanggungjawab baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah, berlaku peristiwa murtad, riddah. Lihat jawapan Abu Bakar, semangat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang selalu saya sebut kepada tuan-tuan dan kita sebut di atas mimbar ini berulang kali. Kata Abu Bakar, ayanqusuddin wa ana hayy, ayanqusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi aku masih hidup, aku akan mempertahankan habis-habisan agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberkati keikhlasan mereka, keikhlasan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kita nikmati kemanisannya hingga hari ini. Perkara yang ikhlas, yang datang daripada hati yang jujur, akan diwarisi daripada zaman ke zaman. Kita pohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala supaya merezekikan kepada kita keikhlasan hati di dalam beramal, di dalam mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perjalanan untuk mempertahankan agama ini tidak dibayar dengan harga yang murah. Sesiapa yang ingin berdakwah dan bercakap benar dan kemudian ingin selesa di atas jalan dakwah itu, dia tidak akan bertemu dengannya di dunia ini. Lau kana aradan qalila wa safaran qasida lattaba'u. Lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk. Jikalah perjalanan itu dekat untuk sampai, permusafirannya itu senang untuk ditemui, nescaya mereka akan mengikutmu wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar harganya. Para sahabat radhiyallahu anhum membayar harganya. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan, marilah kita semua menjadi benteng daripada benteng-benteng Islam. Di mana saja kita berada, kita akan mempertahankan Islam ini. Kita akan memperkatakan Islam yang benar, yang kita faham daripada Al-Quran dan Sunnah, dan kita akan membayarnya di atas apa-apa saja harga yang diperlukan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wal dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib
Adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, tekanan, cubaan seperti mana yang telah terkena kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, sehingga keimanan, keyakinan mereka digoncang, sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah lagi akan datangnya pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Inilah Islam yang telah dibayar harganya oleh para sahabat. Inilah Islam yang telah dibayar harganya oleh para Rasul. Dan mudah-mudahan perlis ini menjadi benteng Islam, dan akan kekal menjadi benteng Islam yang akan mempertahankan Islam seperti mana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditokok tambah dan diubah-ubah. Mempertahankan Islam seperti mana Islam yang ada dalam Al-Quran dan Islam yang ada dalam Sunnah. Dan kita akan membayar untuk itu segala-galanya. Sesiapa yang datang nak berdakwah kemudian berfikir tentang kursi empuknya, atau berfikir tentang gaji tebalnya, atau berfikir tentang keselesaannya, dia tidak akan menemui jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang bercakap benar, dia akan menemui apa yang ditemui oleh Nabi dan para sahabat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman ada orang yang benar janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa yang mereka janjikan, sebahagian mereka telah pun pergi menemui Allah, dan sebahagian mereka menunggu untuk melunaskan janji itu, dan mereka tidak akan menukar janji mereka dengan Allah. Marilah kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita keikhlasan di dalam amalan, dan dengan keikhlasan ini kita akan membawa Islam. Tuan-tuan, membawa Islam itu bukan kerja mufti, bukan kerja pengarah agama, tapi kerja setiap orang Muslim. Bawalah Islam, hiduplah kerana Islam. Dan umur kita ini sedikit sahaja. Berapa panjang umur yang hendak dipertahankan oleh sebahagian orang? Sebahagian orang-orang politik yang bermati-matian mempertahankan kerusi dan kedudukan mereka itu, paling tinggi mereka pertahankan untuk 10 tahun, 15 tahun, ada yang 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kita ingin mempertahankan Islam untuk kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita akan mempertahankan Islam kerana itu adalah amanah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Mudah-mudahan perlis kekal sebagai benteng Islam, kekal sebagai benteng yang mempertahankan ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tuan-tuan, ialah insan apabila dia ikhlas tidak memadai, dia hendaklah memastikan jalan yang ditempuh itu sama dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang ikhlas tapi tak sama macam Nabi ajar, tidak memberi manfaat. Abu Talib pun ikhlas mempertahankan Nabi tapi tak sama dengan apa yang Nabi ajar. Kita hendaklah ikhlas kerana Allah dan tunduk macam mana yang Allah mahu. Inilah yang menjadi titik tolak kepada perbezaan kadang-kadang antara kita satu sama lain. Kita tak nafikan keikhlasan hati sebahagian manusia, tapi kadang-kadang ikhlas dia itu dia mempertahankan apa yang tak ada dalam Quran dan Sunnah. Pertahankan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebagai mukaddimah ringkas untuk saya baca satu hadis peringatan pada kita. Dan mudah-mudahan tuan-tuan
saya mengharapkan insya-Allah kita semua kekal walaupun masa itu berjalan, dan saya rasa saya dah berada dalam saat yang bahagia sekarang insya-Allah untuk meneruskan kerja-kerja yang lain pula. Tuan-tuan, ramai orang tanya susah macam mana nak keluar jadi tak jadi mufti. Saya rasa tak ada apa-apa perbezaan. Tidak saya duduk jawatan mufti dengan penuh kemewahan, tidak duduk dengan penuh keselesaan dibandingkan negeri-negeri yang lain, apa yang dinikmati oleh mereka. Cuma insan ada masa satu tempat, daripada satu tempat kepada satu tempat ia bergerak. Cuma yang paling sukar untuk kita lakukan ialah istiqamah. Fastaqim kama umirt, kamu hendaklah beristiqamah seperti mana yang kamu diperintahkan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, semoga Allah kurnia kita semua satu perkara. Insan bila dia bergantung kepada Allah, dia melihat masa depan itu kesemuanya tidak ada apa-apa. Kita selalu minta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan. Ya Allah, aku minta jauh lindung denganmu daripada ham, tuan-tuan, duka cita terhadap perkara yang nak mai. Hazan, duka cita terhadap perkara yang dah berlaku. Kita harap perkara yang nak mai ataupun dah berlaku, kesemuanya dalam urusan Allah Jalla wa'ala. Manusia sentiasa bertanya tentang rezekinya esok, lusa dan seumpamanya. Kita disuruh berusaha, ya, tetapi kita percaya segala-gala sumbernya daripada Allah Jalla wa'ala. Jika seluruh manusia mengepung kita, tapi kita dilepaskan oleh Allah, kita akan terlepas. Jika seluruh manusia membela kita, kita tidak dibela oleh Allah, kita akan jatuh. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan dan memberikan rahmat kepada kita semua. Saya baca hadis insya-Allah, dan kemudian saya tahu tuan-tuan ada sesi seperti mana kuliah kita biasa, ada sesi soal jawab. Hadis yang selalu tuan-tuan baca, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan dengan perlindungannya. Dhil ni tuan-tuan bayang, yang Allah payung dia pada hari yang tidak ada siapa yang dapat payung melainkan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tuan-tuan, hari kiamat gelap tuan-tuan. Manusia semua kepanasan, kesusahan. Tuan-tuan yang di luar, saya rasa kalau tuan-tuan masuk, beranjak belah sana ada segi kosong. Terima kasih tuan-tuan kerana mai malam ni penuh masjid. Hadirin dan hadirat sekalian, pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah, semua manusia kepanasan, manusia kesusahan. Dan saya selalu sebut pada orang yang kuat, kita bercakap sunnah-sunnah. Tuan-tuan, kita cakap sunnah macam mana pun, tapi kalau tak berjaya menyelamatkan kita di hari akhirat, tidak memberi makna. Macam mana pandai kita bertengkar tentang sunnah tak sunnah pun, kalau perbincangan itu tidak menyelamatkan kita pada hari akhirat, tidak memberi makna. Hendaklah semua perbahasan itu membawa kepada keredaan Allah dan Rasul. Sebenarnya semua perbahasan sunnah itu litakuna kalimatullahi hiyal ulia, supaya kalimah Allah lah yang menjadi tinggi. Agama benarkan berdebat, berhujah, berbincang, semua ada, tetapi mesti akhirnya kalimah Allah yang menjadi tinggi. Dan hendaklah konsep kepada sunnah itu luas.
tak terbatas dengan soal apa? Zikir pelan, kunut saja. Tak kunut, tak kunut. Luas. Orang sunnah kena amalkan sunnah semua. Keluarga dia kena sunnah. Anak dia kena salat. Isterinya kena tutup aurat. Dia jangan makan riba. Kalau bab kunut dia tegas sangat, tiba-tiba bab riba dia ambil, ini lagi pusat kesalahan. Jangan makan riba, jangan cakap bohong, jangan dusta atas nama agama, jangan seleweng harta benda orang lain, jangan makan harta benda anak yatim cara haram, jangan makan harta pusaka cara tidak benar. Sunnah itu bukan soal bismillah pelan dan bismillah kuat semata. Itu sebahagian kecil daripadanya. Tetapi sunnah itu melaksanakan hakikat Islam dalam kehidupan. Orang sunnah mesti hatinya bergantung dengan Allah, mesti beramal ikhlas kepada Allah, mesti memperuntukkan masa untuk bangun dan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosanya, merahmati amalannya. Kita tak mau diukur orang tu sunnah tak sunnah, pasal sunnah, pasal tak kunut. Satu tu ya. Pergi rumah dia, bini tak pakai tutup aurat. Dia sendiri maki jiran, sembang mencarut. Oh, tak boleh. Tak boleh. Tak sunnah yang tu. Sunnah mesti semua. Alhamdulillah, dia dah semayang ikut sunnah. Hal lain pun ikut sunnah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sebab tu kita mengharapkan Allah lindung kita pada hari yang mana orang lain tak dilindung. Yang pertama kata Nabi, Al-Imamul Adil, pemerintah yang adil. Pemerintah ni nak masuk neraka pun senang, nak dapat kelebihan hebat pun berpeluang. Nabi SAW kata pemerintah yang adil, dia dilindung oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata innal muqsitina indallah ala manabir min nur an yaminir rahman. Orang-orang yang adil pada hari kiamat kelak akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar daripada cahaya, berada di sebelah kanan Ar-Rahman. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma hullu. Orang-orang yang adil di dalam pemerintahannya, di dalam kaum keluarganya, dan apa yang diamanahkan kepadanya, apa yang dia dilantik. Yang ni dapat tempat. Merintah adil, tak seleweng harta benda rakyat, tak makan rasuah. Kerana rasuah ini telah menjahanamkan negara. Saya tidak berkempen hal ini untuk kepentingan mana-mana parti politik. Sepanjang saya menjadi mufti, saya mengkritik parti politik pembangkang ataupun kerajaan. Tetapi soal menyebut rasuah, soal menyebut menyalahgunakan harta benda rakyat, ini adalah tanggungjawab yang mesti diingatkan oleh para ulama. Walaupun ada orang yang tidak setuju dan ada orang yang suruh ambil tindakan, tapi itu tidak menjadi masalah. Mereka mesti diingatkan. Negara yang kaya seperti ini menghadapi masalah kesusahan rakyatnya kerana tidak amanah kepada apa yang Allah suruh. Dan saya membayar harga untuk itu, bukan kerana dibayar oleh mana-mana parti. Dan saya mengkritik juga parti pembangkang apabila mereka bercakap apa yang tidak benar. Pemimpin mesti adil. Memalukan dunia Islam ini jika dunia yang lain sebagai daripada dunia Islam lebih adil kepada rakyatnya daripada orang-orang dalam dunia Islam. Saya bukan menyokong sistem demokrasi Amerika, tak. Tetapi cara rakyat Amerika berpeluang untuk memilih pemimpin mereka lebih telus daripada negara-negara orang Islam. Sekurang-kurangnya antara McCain dan Obama, rakyat Amerika dapat melihat kedua-dua kelebihan kedua-dua pemimpin itu. Apa yang dia ni bagi pendapat, apa yang orang ni bagi pendapat, apa yang calon ni bagi kenyataan,
apa pemikiran dia, hasil pikiran dia, bagaimana dia mampu menjawab segala telahan persoalan yang dikemukakan berhubung dengan politik lebih baik daripada pemimpin dunia Islam yang sebahagiannya mengampu antara satu sama lain sehingga sebahagian pemimpin itu tak tahu apa pun kita kata dia pandai. Jika orang agama tak tegur, siapa yang akan tegur? Apakah Islam berada di mimbar masjid ini dan keluar daripada masjid itu urusan bukan Islam. Dunia orang Islam menjadi susah. Bukan saja Malaysia, seluruh dunia orang Islam. Kita mungkin agak ke depan sedikit, itu pun masih sangkut. Manusia dipilih hari ini politik wang yang masuk dalam akhbar zaman hari. Demikian pemimpin dipilih, siapa yang banyak wang maka dia dipilih. Memalukan. Apa Islam yang kita nak cakap selepas daripada itu? Memang kempen di Amerika pun menggunakan wang untuk melancarkannya, tetapi wang melancarkan kempen, tapi rakyat tidak digula-gulakan dengan wang dalam nak memilih pemimpin. Dan ramai pemimpin dalam dunia barat lebih sopan dengan rakyatnya lebih daripada kita. Jika berlaku kesilapan dan kesalahan, dengan cepat dan minta maaf, akur. Di Jepun berapa ramai pemimpin yang meletak jawatan kerana rasa dia bersalah. Dalam negara kita ni kadang-kadang macam-macam lah. Ini pun satu silap mata baru, saya bukan nak kata bila dia turun harga tol kata sikit dah, daripada apa 12 malam sampai 7 pagi. Dalam masa yang sama kita kempen jangan memandu ketika mengantuk. Jadi orang semua nak dapatkan potongan 10%, pandulah pada pukul 12 malam. Mengantuklah mereka ni. Pasal apa time patut hang turun, hang tak turun? Saya tak menyebelahi sesiapa, tapi kita jangan buat tindakan yang bodoh. Kita membodohkan diri kita sendiri. Kita kempen jangan memandu ketika mengantuk. Lepas tu kita seakan-akan bagi diskaun tengah malam, nak galakkan orang berjimat cermat, pandulah pukul 12 malam. Ini rakyat dalam negara mundur akal, tuan. Nak buat apa pun tak boleh, tinggal 3-4 hari ni mufti. Ini tuan-tuan lucu. Saya tidak menyebelahi sesiapa, saya tak menyerta dalam ini pun parti-parti politik yang lain mengenai 2x5, 5x2 juga. Tapi yang pentingnya, itulah cara kita berinteraksi dengan rakyat. Kita pembodohkan rakyat. Di antara maksud daripada kedatangan Islam, Islam ni satu agama yang menjaga akal. Sebab tu Islam tak benar berjudi, dia tak bagi. Ini cerita bodoh berjudi ni. Untung rugi hak tak boleh tahu punya. Menggadai nasib Islam tak bagi. Arak Islam tak bagi. Haram manusia duduk tak pergi mengaji. Kesemuanya Islam nak suruh akal manusia bergerak. Afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tubsirun. Tidakkah kamu fikir, takkah kamu berakal, takkah kamu tengok? Allah Subhanahu wa taala meminta supaya kita adil, dan kita kena adil untuk kaum keluarga. Ini saya komplain. Kena komplain bila kan? Tuan-tuan tengok kes yang saya tulis baru ni di Kedah. Satu orang yang dikatakan 2 orang suami.
Dia kata 8 tahun dia berulang alik nak mendapatkan apa? Surat perceraian dia orang tak bagi. Sekali dia kahwin, mai kata dia masih lagi isteri orang. Anak dah ada 2. Suruh dipasahkan. Kita, minta maaf kalau ada orang, saya nasihat saya dan tuan-tuan semua kerja di pejabat agama. Ini soal orang mai pejabat kita tarik muka ke, muka cengih ke. Orang mai kadang-kadang orang mai takut. Kita kira nak pelepas kita bagi senang lah. Tak apa, baliklah dulu nanti kami. Mai bicara baliklah dulu. Kes ditangguhkan suami tak 7-8 tahun yang saya kata ditangguhkan. Dalam masa yang sama dia 35 tahun, 8 tahun, artinya daripada 27 umur dia sampai 35 tahun dia terpaksa menahan nafsu dia. Islam kata al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tegakkan yang ma'ruf dan cegah yang munkar. Bukan asyik nak pergi cegah yang munkar dan tidak menegakkan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah dengan memudahkan perkahwinan. Sebab tu dia perleh ni kena berjuang supaya mudah kahwin. Anak kita yang mana nak kahwin tak payah dia letak panjang-panjang, hang kena cari 10,000 dulu, jangan. Bagi dia mudahkan urusan perkahwinan. Apa yang dia boleh kenuri. Mudahkan yang halal. Ini kerja pemerintah. Dan kita kena adil. Orang belajar agama ni adil untuk kaum keluarga, anak-anak. Tentang nafkah, tentang tanggungjawab rumah tangga dan seumpama. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, dan orang muda, pemuda yang hidup yang membesar dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, alhamdulillah saya merindu sekuliah orang tua-tua. Hari ini saya boleh kira ramai orang muda. Mudah-mudahan orang muda akan menjadi benteng kepada hal ni. Kita nak masjid tak boleh jadi kelab orang pencen. Saya pergi ke Singapura baru ni. Ada satu benda yang bagus di Singapura mereka buat. Mereka bagi peluang seminggu, 2 minggu untuk orang muda try takbir masjid. Dalam tempoh berkenaan, jawatan kuasa tak usah masuk campur. Nak tengok dia buat macam mana. Masjid kita pun kena macam tu lah, suruh polis ni. Jangan tu imam bila tengok orang muda balik, main nak kacau tempat aku dah ni. Saya masa saya baru balik daripada Jordan dulu tuan-tuan, saya tak sebut lah, tu imam di tempat saya di negeri entah berantah. Tuan-tuan, dia cukup terganggu. Dia rasa kita ni balik nak pi rampas tempat dia tu. Tuan-tuan, manusia ni kalau hati dia kita tak bersih, kacau. Nabi doa, Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bagikan pada diri aku ketakwaan, nafsu pun ni ketakwaan, bersihkan dia. Engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkan. Engkaulah walinya, pelindung dan tuannya. Nak bersih jiwa ni, kalau tidak dia hasad ke orang kan. Tengok orang lebih dia hasad. Orang muda, kita suka orang muda ni. Ketika orang tu dia muda, nafsu dia lebih. Tapi bila dia dapat main masjid, dia dapat sayang agama, dia dapat nak amal agama, kita orang tua kena bela dah. Kadang-kadang biasa orang muda dia lajak sikit tuan-tuan. Tapi kita kena ajak dia bahawasanya jangan hampa ni macam ni berlebih-lebih sangat. Dah. Kita dah bagus dah. Cuma pakcik ni nak habang lah sebagai orang berpengalaman. Dulu pakcik macam ni juga.
Cerita balik, jangan kita pergi kepok semangat orang muda. Berikutnya Nabi kata, wa rajulun qalbuhu ma'allaqatun fil masajid, dan satu orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Saya menyeru kepada semua exco agama, kepimpinan negeri ini, semua sampai menteri besar, menteri kecil, Perdana Menteri semua, mailah mayang di masjid. Kadang kita tak tahu dia ni wakil rakyat kita ni, masjid dia mana. Tanya-tanya dia kata, saya biasa tak waktu mayang Masjidil Haram. Kalau tak boleh main masjid pun berjemaah lah dengan jemaah-jemaah yang ada no. Melainkan kita outstation ke, musafir ke. So orang-orang yang subuh, orang yang sembahyang subuh ni fi zimmatillah, kata Nabi, bawah perlindungan jaminan Allah. Jadi kita kena tengok semua kepimpinan negeri ni, negeri Perlis ni bukan dia bandaraya apa sangat. Dah tahu semua rumah exco tani, rumah orang ni tani, rumah YB ni, kita tahu tang mana masjid dia. Bila depa mai semayang masjid dengan rakyat, hati kita syok. Tidak tuan-tuan? Kita syok. Masya Allah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat tanya Nabi tentang pemimpin yang ada, pemimpin yang mana ta'rifu minhum wa tunkir, ada pemimpin yang ada benda baik, benda tak baik pun buat. Tapi sahabat tanya, afala nunabidhuhum bisayf, adakah patut kami perang mereka dengan pedang? Nabi kita la maqamu fikumus salah. Nabi dah tak selagi mereka mendirikan salat. Salat penting, dan orang yang hatinya terikat dengan masjid penting. Maka siapa yang nak jadi jawatan kuasa masjid, mestilah kaki main masjid. Kalau dia batang hidung tak nampak di masjid, tiba-tiba pengurusi masjid, mana boleh? Subuh tak nampak, ni tak nampak pengurusi masjid tu, pengurusi atas jawatan, tak boleh. Sebahagian negeri nak jadi jawatan kuasa masjid, nak kena tengok lu dia lambang dia terang mana. Ni pun ada. Jawatan kuasa masjid hendaklah diluluskan oleh orang politik. Jawatan kuasa masjid dipilih oleh anak Qaryah. Dia pilih orang yang main masjid. Janganlah anak Qaryah yang tak pernah main masjid, hari orang nak mengundi dia main. Dia main masjid untuk undi jawatan kuasa. Ada di negeri entah berantah tuan-tuan, main masjid tak pernah. Petang-petang orang sembahyang maghrib main takraw, jadi timbalan pengurusi masjid. Macam tu masjid nak makmur macam mana? Orang yang mesti sayang masjid, dan orang yang uruskan masjid mesti jaga duit masjid. Masjid mesti makmur tuan-tuan. Masjid ni tabung anda macam-macam. Masjid mesti boleh buat macam-macam. Saya dah kempen masjid ni. Mesti semua orang buat kelas tuition dalam masjid, buat semua benda dalam masjid bagi orang boleh main masjid, bagi orang sayang kat masjid. Budak-budak main masjid pun seronok, orang miskin main masjid dapat bantuan. Dan kita perlukan orang yang takut Allah jaga masjid. Jangan orang yang kira duit masjid hari Jumaat, mula-mula kira 100, lepas tu kira 90. Kurang, dia kata cukup. Kalau aku kira lagi 80. Saya sebab tu nak pergi tanya Tok Syami. Tok Syami, ada orang hampa yang duk curi barang dalam kuil lembah? Kadang-kadang budak-budak Melayu ni, saya tak kata jawatan kuasa masjid, budak Melayu kan, barang dalam masjid curi. Tak tahu kok dia pun curi kat barang dalam kuil lebar. Sekurang-kurangnya hang lanun terang mana pun kan, hang hormat tempat ibadat ni. Ada masjid hilang mikrofon lah, hilang speaker lah.
Tuhan bagi lindung orang yang hati bergantung dengan masjid, tapi orang yang berjahannam masjid tak tahulah. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang daripada masjid Allah? Halang orang berapa benda? Pertama, halang tak bagi orang masuk. Kemudian buat aktiviti di masjid sampai orang meluat tak mau mai. Pegang masjid duit banyak, tapi tak ada pengajian dalam masjid. Kena hidupkan pengajian dalam masjid. Kena mengaji, tapi mengaji hak betul, mengaji Al-Quran, mengaji sunnah dalam masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang lelaki yang mana mereka berkasih sayang kerana Allah, berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Tuan-tuan, kita doa Allah bagi benar ni kat kita. Kita ada kawan, kita ada sahabat, kita sayang dia kerana Allah. Nabi ajak kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon daripadamu kasih sayangmu dan kasih sayang orang yang sayang kamu. Kita tak mau orang yang Tuhan benci sayang kita. Kita mau orang yang dia sayang kat Tuhan, dia sayang kita. Dan sayangkan segala amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita pohon, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kurniakan setiap di kalangan kita ni ada satu orang kita tak sayang kat dia, melainkan hanya kerana Allah. Kita jumpa dia pun kerana Allah dan kita berpisah kepada dia kerana Allah. Tuan-tuan, benda ni susah nak dapat zaman lah, terutama orang politik. Tuan-tuan, politik ini satu kedajalan yang besar kadang-kadang. Kadang-kadang kita tak tahu, tak pernah siapa yang amanah, siapa yang betul-betul jujur antara satu sama lain. Hari ni tuan-tuan, kalau ada kedudukan, semua orang angkat jari tuan-tuan. Besok kalau tuan-tuan tak ada kedudukan, semua orang tak berani tuan-tuan. Kata Tuan Mahathir dulu, salca pegang tangan, cium apa? Cium tangan. Lah ni lintas ke depan pun lari kan. Tidak jujur. Jangan bersahabat dengan orang kerana kontrak. Tapi orang politik ni tak pernah insaf. Tak tahu ke depan mudah-mudahan insaf. Macam itulah hidup mereka. Tidakkah mereka mau cari tempat yang mana orang berkasih sayang kerana Allah? Carilah kawan yang kita sayang. Aku tak ada kepentingan kerana hang orang baik, orang suka, orang dekat dengan Allah. Aku kawan hang. Bila kita jumpa dia, dia ingatkan kita tentang Allah, kita ingatkan dia tentang Allah. Kita pergi jumpa dia kenapa? Jom kita malam ni kuliah, jom malam ni kita mengaji, jom malam kita buat amalan, jom hari ni kita amalkan apa yang kita belajar, puasa ke, amal soleh ke, semayang sunat ke. Mudah-mudahan kalau kita ada seorang dua yang orang macam ni, Tuhan lindung kita pada hari yang mana orang tak dapat perlindungan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan satu orang yang mana satu dia lelaki, yang mana perempuan, satu orang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, jemput dia, ajak dia untuk melakukan maksiat. Dia kata, sesungguhnya aku takutkan Allah. Tuan-tuan, nas'alullah al-afwa wal-afiyah, minta kepada Allah keselamatan dan kesejahteraan. Kita ni boleh tahan pasal tak ada ujian. Kata aku tahan, tak ada siapa uji. Kalau tapi harus ya, kalau mais cantik sungguh, tengoklah seorang abang gambar artis pun 3-4 kali belek, galak bini lintah angkat balik, bini bukan macam tu ya. Tapi aku tahan, aku orang masjid, alhamdulillah lah kan. Tapi kalau sungguh antara kita kan maksiat, yang tak ada siapa halang kita,
kalau kita sungguh boleh mempertahankannya, kita dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala. Kita azan, lepas tu kita sambung sikit, lepas tu saya akan buka sesi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan satu orang yang bersedekah yang tidak, sehingga kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh kanannya. Tuan-tuan, mudah-mudahan ini juga soal ikhlas. Bila kita bagi ke orang, sedekah ni salah satu perkara yang boleh menolak balak. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan rasa satu keadaan macam ada benda yang tak baik, takut kena, tuan-tuan bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah, istighfar, sedekah, balak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau boleh setiap kita ni kena ada orang yang dia tahu tempat tuju yang dia biayai. Kita ada orang tertentu yang dia susah, kita selalu kita pergi bagi kat dia. Kadang-kadang dia susah, kita tahu hari-hari kita ada peruntukan kita yang kita memang ingat, daripada wang kita bagi. Tuan-tuan, manusia dia bagilah RM50 ke 100 ke RM20 ke RM10 ke. Ketika kita bagi, kita mungkin rasa kehilangan. Ia tidak hilang, dia tersimpan di sisi Allah. Entah berapa banyak wang yang telah kita belanjakan, kemudian hari ini kita datang, wang itu gantinya datang, dan kita pun telah lupa apa yang kita belanjakan. Harta, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan selalu menjanjikan kepada kamu dengan kefakiran. Kita akan rasa fakir kalau kita bagi. Sebenarnya kita tak tahu, bila kita membelanjakan pada jalan Allah, itulah yang menjamin kehidupan kita yang seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata berikutnya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dan satu orang lelaki yang mengingati Allah secara bersendirian, maka mengalirlah air matanya. Mudah-mudahan semua di kalangan kita tidak ada yang seorang pun yang sehingga hari ini tak pernah menangis kerana takutkan Allah. Jangan ada di kalangan kita satu orang yang tak pernah bangun bersendirian, duduk di tengah malam berdoa dan mengalirkan air matanya kerana takutkan Allah. Tidak akan berhimpun air mata yang takutkan Allah dengan api neraka. Maka banyakkanlah bangun. Tuan-tuan, itulah kekuatan insan, keajaiban manusia. Manusia apabila dia bangun, dia harap kepada Allah, dia doa di tengah malam, dia sujud, dia tunduk kepada Allah. Orang kalau berhubung dengan Allah, tuan-tuan, bukit dan gunung pun tak boleh buat, tak boleh menggugatkan dia. Tapi insan bila hati dia tak berhubung dengan Allah, dia terumbang ambing, kiri kanan, sat lagu tu, sat lagu ni. Tapi bila kita berhubung dengan Allah, kita rasa kita yakin kehidupan kita serah pada dia. Sebab itu saya selalu dalam kuliah, tuan-tuan ikut, saya selalu ajak berulang kali, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai al-hayy al-qayyum, Nabi doa birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, baikilah urusanku keseluruhan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Allahu Akbar. Allah bila atur urusan kita ajaib. Benda yang orang lain tidak boleh buat, dengan izin Allah kita mampu melakukannya. Benda yang orang lain kata mustahil, dengan kehendak Allah kita akan dapat selamat daripadanya. Allah Azza wa Jal, Rabbi la takilni ila ghairika fadayya'uni wa la takilni ila nafsi fa'ajaztu anha. Kata Ali Zainal Abidin, wahai Tuhanku, jangan kau serahkan aku kepada selain daripadamu, mereka akan mensia-siakanku. Jangan kau serahkan aku pada diriku, aku tidak mampu mengurusnya. Tuan-tuan tengok, entah berapa ramai manusia yang kata kabel dia besar-besar duduk ke atas,
hari ni dengan kabel-kabel dia reput. Entah berapa ramai orang duk cerita bila saya cakap saya kenal orang tu, saya kenal orang besar tu, dengan orang besar dia jalan. Tetapi orang yang bergantung kepada Allah Jalla wa'ala, kehidupan dan keseluruhannya, tidak ada apa yang hendak diratapi dalam hidup ni, melainkan yang kita ratap ialah kelemahan kita di hadapan kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan pengajaran sunnah, saya 2 tahun saya bersama dengan tuan-tuan, adalah sedikit sebanyak ataupun sebesar habuk manfaat saya pada tuan-tuan, ataupun jika ada kebaikan itu, tuan-tuan doalah supaya Allah berikan pahala di atas apa yang saya ajar tuan-tuan. Jika ianya baik, jika ia kesilapan, tuan-tuan pohon agar Allah mengampunkan salah dan silap yang saya ajar dan tindakan yang tidak betul yang saya tunjukkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Kita ini akan meneruskan kehidupan dan perjuangan membawa agama Allah ini, seperti mana kata Uqbah bin Nafi', ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya aku tahu di seberang lautan ini ada orang, ada manusia, ada bumi dan ada manusia, nescaya aku akan seberanginya dan aku tegakkan di atas bumi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana saja kita pergi dan kita melangkah, ada manusia dan ada kehidupan, kita akan membawa apa yang kita faham daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Hingga hari ini saya, ini soalan kan, tuan-tuan ada soalan kan? Hingga hari ini saya masih keliru konsep Islam hadari. Ini dah lama tuan-tuan, Islam hadari pun nak pencen dah. Cukup lah tu. Tuan-tuan, tentang masalah nasab hari itu saya dah sebut. Saya tak tahu apabila digazet sejauh mana kesan, iaitu majlis fatwa perlis yang bersidang berhubung dengan nasab anak ataupun menasabkan anak yang berkahwin kurang daripada 6 bulan. Macam mana yang saya sebut tuan-tuan dulu, kadang-kadang ada keluarga ibu bapa yang dia kahwin 4 bulan, umpamanya dah dapat anak kan, bukan anak ajaib tapi ada aktiviti ajaib. Jadi anak tu bila lahir berdasarkan pendaftaran, maka dia akan dibinkan kepada Abdullah dalam undang-undang Malaysia ni. Dia mesti 6 bulan ke atas. Kita di Perlis bersidang, berbincang di segi fatwa, melihat nas-nas, kita simpulkan bahawasanya anak tu boleh dibinkan kepada bapa yang berkahwin dengan dia tu, dengan syarat bapa tu tak menafikan. Jadi kalau bapa tu dia kahwin balik dengan lelaki tu tak nafikan, pendaftaran patut terima dah, bin kepada dia. Di atas alasan Nabi SAW menyebut al-waladu lil firash, anak berdasarkan kepada suami yang sah yang menyetubuhi isteri itu. Bila berlaku perbezaan di antara perbincangan perebutan nasab pada zaman Nabi SAW dengan seorang yang mendakwa bahawasanya tu anak kepada abang dia, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia telah mendakwa bahawasanya anak kepada abang dia Ubay, kemudian anak kepada abang dia Abad, yang ni mendakwa bahawasanya ini telah berkahwin. Dia kata anak yang mengandung tu adalah anak daripada hubungan dengan abang dia dulu sebelum kahwin, dan telah lahir anak, dan suami yang sah mengatakan ni anak dia. Nabi SAW bila tu anak tu keluar, dah hadis Zam'ah, anak tu keluar, muka dia sama dengan hak mana kawan ni dakwa kata anak ni anak hubungan luar nikah ni, muka sama. Tapi Nabi SAW tak putuskan berdasarkan muka sama, Nabi putuskan berdasarkan siapa suami yang sah lah. Nabi kata al-waladul firash, anak kepada suami yang sah yang mengawinnya. Nabi tak mau, Nabi tutup aib, Nabi tak mau buka benda ni. Maka dengan itu berdasarkan perlis punya, kalau tidak tuan-tuan, abang dia Muhammad bin Abdullah, adik dia
Fatimah bin Marwan, Zakaria bin Marwan. Dia heran pasal apa dia seorang bin Abdullah, kan? Macam kita dulu, orang kata tak apalah, baguslah Abdullah, orang baru masuk Islam bin Abdullah, tu pun bin Abdullah, Perdana Menteri kita nama Abdullah, semua orang bin Perdana Menteri. Tu kan tak kaitan dengan bin Perdana Menteri. Esok kalau tukar Perdana Menteri nama lain, nak buat apa? Ini tak ada kaitan. Kita kata tak, kita tidak ada bin Abdullah bin, kita kata bin je. Dengan orang buat layak buruk, dia kata tak apa, kata. Dia kata kita lagi mana bapak dia kata ni anak dia, fatwa ni telah sah oleh majlis fatwa, oleh majlis agama Islam yang dimusyirkan oleh Tunku Raja Muda. Bolehkah seorang ibu mengandung menggugurkan kandungan demi keselamatan ibu tersebut? Jika ternyata bahawasanya dia menggugat anak itu boleh mengancam dia nyawa dan membahayakan dia, dia gugurkan, tidak mengapa. Kerana kita disuruh menyelamat salah satu akhafud dararain, mudarat yang lebih ringan kita ambil daripada salah seorang ibu yang terkena. Ibunya pasti dah hidup, anak belum pasti, kita selamatkan yang pasti. Tapi kalau dia tak ada pasal, kerana suami dia dah mengandung dah 7 bulan dah, 6 bulan dah, 5 bulan dah, 4 bulan dah, suami dia pula kata, I ingat I belum bersedia lagi lah. Ni tak ada. Haram dia menggugurkan. Ada pendapat menyatakan bahawasanya akad nikah dijalankan di masjid-masjid tidak sunnah atau meniru agama lain seperti gereja. Mohon penjelasan tuan. Tuan-tuan, ada amalan yang mana amalan itu, contoh sebelum masjid akad di masjid, orang Melayu antara benda yang tak patut berlaku iaitu sarung cincin. Arab pun sama, bila dia bertunang, dia kahwin, dia sarung cincin. Sarung cincin ni tidak ada dalam amalan Islam. Tuan-tuan tengok upacara sarung cincin di mana? Ni betul-betul gereja kan? Tuan tengok orang putih kalau kahwin, dia akan sarung apa? Cincin. Sarung cincin ni kita tak sabar. Tetapi kalau dia minta cincin, cincin bagi ya, tak apa, itu termasuk dalam mahar. Cincin belah rotan ke, cincin belah kayu ke, dia bagi ya, ikut. Tapi upacara menyarung cincin tidak ada. Upacara batayak semayang tak ada. Nak batayak semayang malam saat ni. Jadi ini semua mai kepada bab nikah di masjid. Tidak ada Nabi suruh orang nikah di masjid. Tetapi jika ada orang buat kahwin di masjid kerana rumah dia sempit, dia nak bagi ramai orang tengok upacara akad tu, kalau di rumah dia tak muat, tidak mengapa. Kerana masjid merupakan tempat yang mana luas dan dan memberi peluang ramai orang tengok. Kok rumah dia sempit, naik ramai-ramai lagi, selera rumah dia berdekat masjid, itu semua tak apa. Tapi kalau dia kata nikah ni kena pergi buat di masjid, patutnya ni salah. Tapi masalah bila buat di masjid, kalau rumah dia sempit, dia main buat masjid, setengah orang ni dia masuk masjid, dia tak ada adab. Masuk masjid mesti solat tahiyatul masjid. Kena masuk tak tahiyat masjid, masuk main duduk kan. Hak setengah tu masuk masjid apa? Masuk nak main ambil gambar. Ambil gambar, saya ambil gambar kata. Ambil gambar ke ambil apa, mesti orang Muslim tak masuk dalam masjid dah, mesti salat tahiyatul masjid. Ada orang kata sunat tahiyatul masjid. Tapi Nabi SAW lah hadis bertegas dalam hal ni, sehingga orang yang duduk baginda sedang khutbah, tengok duduk, Nabi suruh bangun, qum salli raka'atain farka' raka'atain, bangun dan rakaat 2 rakaat. Tengah dia khutbah tengok orang masuk kerana tidak tahiyatul masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh kerana itu, maka tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini jaga. Kita apabila menziarahi jenazah, kita disunatkan berdoa. Doa semoga Allah mengampuni dia. Nabi SAW apabila tengok jenazah, Nabi berdoa supaya Allah ampuni.
Bolehkah daging kambing dimakan oleh orang yang bukan Islam? Nazar. Boleh dimakan oleh orang yang bukan Islam, tidak ada masalah. Melainkan jika dia bernazar hanya nak bagi makan pada orang Islam, maka tak boleh. Tapi kalau dia nazar, aku nak sembelih kambing bagi orang makan, semua orang boleh makan, dengan syarat sebagai ulama mengikatkannya bukan kafir harbi, kafir yang anti Islam. Dia kafir biasa. Apakah memakai kopiah atau menutup kepala, hukum memakai kopiah dan menutup kepala? Wallahu ta'ala alam. Ulama-ulama as-salaf menyebut memakai kopiah ini min da'abis salihin, daripada perbuatan-perbuatan orang saleh. Ada dalam hadis yang menunjukkan Nabi ada qalansuah dah, Nabi ada kopiah dah. Maka sesiapa yang pakai adalah baik untuk dia. Dan tidak dan bukan kebiasaan orang salaf jalan kepala kosong. Pada pendapat sebahagian ulama, mereka menganggap itu kebiasaan setengah negeri. Dulu ulama-ulama hadis ada yang menganggap siapa yang tak pakai kopiah tak apa boleh riwayat. Tapi apabila main negeri yang lain seperti negeri Andalus, dia orang tak pakai kopiah. Di negeri Andalus tak pakai kopiah tak ada masalah. Maksudnya kalau orang tu orang agama, di negeri dia kalau orang tak pakai kopiah ni, orang agama jadi pelik, dia eloklah pakai supaya jangan jadi pelik pada orang. Dia kata boleh sangat ustaz tu. Tapi bila di negeri yang mana orang tak pakai kopiah tak ada masalah, ulama-ulama di negeri orang putih, sebahagian negeri di lah ni pun ulama-ulama Malaysia ni tak pakai kopiah tak ada masalah, tak apa. Tapi kalau kita pergi di India, ulama-ulama dia pakai kopiah, kita pergi jadi ulama sana tak pakai kopiah, menyebabkan dia tak apa nak boleh terima hak kita cakap. Patutlah kita pakai kopiah. Benda-benda ni benda tidak prinsip, benda tidak prinsip. Ada soalan tuan? Kau tunggu nak makan. Ya. Kalau kita Jumaat kita pergi masjid awal apa pasti sebab macam kita masuk waktu kita tunggu. Sesiapa yang datang pada hari Jumaat berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawasanya dia membanyakkan salat. Dia salat. Mas'ud datang dia salat. Hadis itulah menyebabkan orang sangka bahawa Abdullah bin Mas'ud itu sembahyang qabliyah. Dia akan sembahyang qabliyah. Dia datang pada hari itu dia salat. Jadi hari Jumaat kita datang masjid, kita salat. Hari Jumaat kita disunatkan untuk sama ada membaca suratul Kahf ataupun membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi selawat itu banyak fadilat-fadilatnya. Tuan-tuan, lazimilah istighfar. Lazimilah istighfar. Insan pagi-pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dengan perasaan insan bila duduk sekejap teringat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tengok apa-apa teringat kesalahan dia, Allah master. Dalam sujud dia, ya Allah maghfir dhunubi, Allah maghfir dhunubi. Minta ampun tuan-tuan. Memohon keampunan kepada Allah ni salah satu sebab kehidupan diluaskan. Main masjid awal buka cerita. Boleh tak bersembang dalam masjid? Boleh. Tapi jangan bersembang benda yang tak elok. Nabi SAW kadang-kadang tengok sahabat bersembang dalam masjid dan mereka ketawa, Nabi tak kata apa. Kadang-kadang mereka cerita tentang makanan mereka, tentang zaman jahiliah mereka. Nabi tengok mereka ketawa, kadang-kadang Nabi tersenyum dan ketawa bersama mereka. Boleh bersembang. Tapi mereka yang sembang masjid duk pergi kutuk kawan ni, jahanam kawan ni, tak pada anak. Tak boleh kan. Kadang-kadang kadang-kadang orang benda ni tuan-tuan ada adab lah. Saya saya masuk satu masjid tu, kawan tu tahu, orang tu latah. Tok Bilal tu latah, dia pun duk perkuih pinggang Tok Bilal tu bagi dia latah. Dia latah dan mencarut. Kadang-kadang orang ni dia tak tahu. La ilaha illallah. Ada ya tuan-tuan? Ya.
berdasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud itu, maka pada hari Jumaat sebahagian para fuqaha menyatakan tidak pada hari Jumaat boleh solat tanpa ada larangan, dikecualikan hari Jumaat. Berkhilaf ulama dalam masalah itulah. Cumanya jika mengelakkan waktu itu, supaya mengelakkan masalah khilaf itu, waktu yang tengah hari ada di matahari berada di pertengahan itu, sebahagian yang nak mengelakkannya, dia boleh elakkan dengan cara dia tidak solat apa-apa. Namun kalau dia masuk dalam masjid, dia tahiyat masjid. Tak ada orang masuk masjid, duduk. Tak, mesti tahiyat masjid. Ulama berkhilaf pendapat. Kalau kita masuk waktu masjid, waktu yang sangat dilarang, umpamanya ketika matahari nak jatuh, berada di antara dua tanduk syaitan, adakah patut kita sembahyang tahiyatul masjid ataupun tidak? Khilaf ulama. Untuk mengeluarkan daripada khilaf itu, maka yang terbaiknya ialah kita jangan salat. Pasal larangan bab tu kuat, sehingga berdiri tunggu sehingga waktu itu sekejap dia habis. Di antara nak habis waktu maghrib. Yang salah. Wallahu taala alam. Ya. في الوقت الحاضر في حوار الأديان بما يسمى بحوار الأديان، ونحن نعرف الإسلام من يتخذ غير الإسلام دينا فقد كفر، فكيف يكون هناك حوار بين المسلم والكافر؟ وقت الحاضر السعودية في حوار. نحن لا ندري ما معنى حوار الأديان عندهم. إذا كان هم يقصدون بحوار الأديان يعني أن كل الدين على السواء، هم يريدون أن يجعل دين الله وغير دين الله على سواء، فهذا لا نقبل. الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن إذا هم يقصدون بحوار الأديان يعني أن هو حوار أن الإسلام يقدم براهين الإسلامية تدل على صحة هذا الدين، حقيقة هذا الدين، وهم يقدمون ما عندهم حتى نحن يكون هذا الجدال لبحث عن الحق، فهذا مقبول. في حوار أو الأديان الحدث بين مثلا شيخ ديدات وبعض الكبار المسيحية، هذا مقبول. ولكن إذا كان أو حوار الأديان يعني بحث عن قضية المصلحة العامة، هذا مقبول. ولكن بحث لنبحث أو لنجعل هذا الدين الإسلامي ودينهم على السواء، هذا لا نقبل أبدا. Dia berhubung dengan dialog antara agama. Kita katakan dialog antara agama itu, jika sekiranya mereka bermaksud bahawasanya nak jadikan agama ini semuanya sama, ini tidak diterima. Tapi jika dialog antara agama itu bermaksud untuk mengemukakan hujah Islam, mereka ini mengemukakan hujah mereka, ini mungkin boleh diterima. Bukan boleh diterima, patut untuk kita berdialog. Kamu cakap agama kamu, kami terang agama kami, kemudian kita cari yang benar. Ataupun hewar adian ini mencari noktah-noktah tentang kemaslahatan umum. Patutnya orang Kristian jangan buat gini, orang Islam kena buat gini untuk kehidupan dalam negara. Ada syai' yani idza kana fihi bahth an maslahatil 'ammah, hadha maqbul. Wa imma taswiyatu bain al-adyan, hadha laysa hiwar المقبول عند العقيدة الإسلامية الصحيحة. Ada soalan? Ya. Jika dua keadaan seperti itu berlaku, masa ada, tak ada masa. Jika masa panjang, seseorang datang, dia boleh tahiyatul masjid dan kemudian dia salatul fajr, jadi dia mendapat dua pahala. Jika masa tidak mengizinkan bagi dia, maka dia salatul fajr, sunatul fajr, sunat subuh. Sebab dengan itu, dengan dia solat sunat subuh, automatically bererti
dia tidak dianggap melakukan perkara yang dilarang duduk dalam masjid sebelum bersalat. Tetapi jika dia masuk orang sudah iqamah, maka dia hendaklah menyertai salat. Ada soalan? Last. Dengan amalan korban, ada mengatakan seekor kambing boleh korban dapat solat. Dan kalau seorang ataupun dia Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi telah korban untuk bagi lembu itu untuk isteri-isteri baginda. Pendapat yang menyatakan bahawa seekor kambing itu untuk semua ialah berdasarkan kerana Nabi SAW ketika sembelih itu menyatakan hadza min Muhammad wa ali Muhammad, ini daripada Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Jadi masalah tombok-tombok tu kita tak timbul. Jadi sebahagian mazhab ahli hadis bersetuju hal ini, menyatakan bila kita sembelih kita minta Allah berikan pahala untuk kita dan kaum keluarga kita. Tuan-tuan, pasal apa mereka berkatan mereka nak kena kenuri? Saya bukan marah benda tu, tapi kadang-kadang kalau mereka saja nak bagi budak-budak tak kecut perut tu tak apalah. Tapi dia pergi sembok membomba bagi sejuk tu. Sebenarnya tidak ada kenuri khatan tak ada kenuri khatan. Tapi kalau dia buat kenuri bukan kerana khatan, nak bagi budak-budak tu makan, dah ramai-ramai berimpun satu rumah, kemudian dah mak pak semua pakat mai, seorang nak jadi toki tak larat, himpun duit ramai-ramai, maka makanlah ramai-ramai mak bapak, tidak ada masalah lah bab makan. Jangan dikaitkan ini kenduri khatan. Khatan senyap-senyap sudah lah. Kadang-kadang nak buat kenduri, Islam suka buat kenduri ni, tapi tak usah kait. Sahabat Nabi SAW bertanya tentang apa benda yang baik yang disuruh kita buat. Nabi kata antuqra as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif wa an tut'im at-ta'am. Kamu bagi salam pada orang yang kau kenal dan kau tak kenal, dan kamu bagi orang makan. Bagi orang makan bagus, tapi jangan pikirkan yang ni sempena 7 hari pak aku mati. Jangan. Yang ni sebenarnya 40 hari, jangan. Nak bagi makan umum. Dan makan tu bukan mesti kenuri. Yang dikatakan kenuri tu kena pergi duduk bersila baru jadi kenuri dah. Kita pergi tengok orang susah, kau jalan susah, kata mai saya belanja makan. Kenuri itulah maksudnya. Bukan kita nak kena cari hari bulan khas buat kenuri, tu kok kita nak atok bagi jadi panjang. Boleh juga, tapi kalau kita jumpa lah kesian. Mai mana ni? Dia kata mai kami dah. Makan lagi tengah kita. Mai. Jom saya belanja makan. Itu pahala kenuri lah. Nabi kata an tut'im at-ta'am. Kamu bagi orang lain makan. Wallahu ta'ala. Ya, ada lagi. Ya. Pakai tak ada makan kita ni. Seseorang berinfak berdasarkan apa yang mampu. Saya mungkin tuan-tuan sebahagian orang tak suka dengan Hasan al-Banna, tapi saya sebut Hasan al-Banna rahimahullah. Satu hari orang hantar kat dia beberapa sak Mesir, genih Mesir, dia hantar duit sikit nak berapa sen. Orang ni kata, wahai tuan, saya tahu ramai orang telah memberi wang pada tuan untuk tuan meneruskan dakwah. Saya orang miskin, sehari kerja pun dapat berapa ringgit ni, kalau duit kita. Saya bagi berapa sen, ia sikit pada tuan tapi banyak pada saya. Terimalah wang ni kerana tanda sumbangan saya. Salman menangis dan dia kata bahawa jika satu hari Islam menang, ia menang dengan wang yang seperti ini. Pemberian insan yang penting itu ikhlas, tuan.
RM10 yang dibelanjakan antara kita tidak sama harganya di sisi Allah. Fulan belanja RM10, fulan RM10. Sebab tu Allah melipat gandakan pemberian insan berdasarkan kesusahan dia. Al-Izz Abdul Salam dalam Qawaidul Ahkam menyebut bahawasanya kadar pahala yang diberi oleh Allah berdasarkan kadar susah. Tuan-tuan nak pergi Mekah, duit banyak dalam bank, bagus. Tak ingat nak tahun pergi Mekah, jom, dapat pahala. Tapi hamba Allah yang himpun 10 tahun sehari RM1, RM2, dia dapat pergi Mekah, Masya Allah, dia dapat pahala. Tapi tentu kadar pahala dia tak sama dengan kita. Di atas kadar kesusahan yang dia alami, mata kata dia kadar masyakkah yang dialami oleh seorang, kesusahan itu menyebabkan pahala dia banyak. Kita bagi RM10, orang tu bagi RM10, tapi RM10 bagi dia tu makan sehari. Kita RM10 tu kadang-kadang anak ambil tak perasan. Tentu pahala tak sama. Tuan-tuan, yang penting insan ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan, satu orang belanja dengan kadar yang dia mampu. Saya, tuan-tuan, macam saya sebut tadi, insan ini jika dia uruskan hati dia betul dengan Allah, semuanya selesai. Dia tak peduli lah. Kata api ke aku niat aku betul dengan Tuhan juga. Kan? Insan. Bukan kita kata tak mau ambil kira apa yang orang kata. Insan tuan-tuan. Bagi RM5, bagi RM10. Sebab tu kadang-kadang orang munafik kata, apa boleh buat dengan sekejip kurma sahabat bagi. Tapi Nabi SAW turun, Nabi SAW ayat Quran turun membela derma-derma yang sedikit ni. Kadang-kadang orang kadang-kadang kita tengok derma, setengah orang macam-macam tuan, ada pemberita tak main tak jadi derma. Itu yang buat cek besar-besar pintu. Nak derma semua penuh. Tuan-tuan, pemberian derma hari ini ditangguhkan kerana pemberita belum sampai. La haula wala quwwata. Ada? Tuan-tuan, kita bimbang manusia ni bila dia beramal ni balik kepada Allah haba'an mansura. Tak ada apa, kosong. Janganlah kesian kat diri kita, tuan-tuan. Agak kalau kita nak derma banyak terpegang sat duit tu, lillahi ta'ala baru bagi, tuan. Kalau duk kacau riakai tu, aku kalau bagi hak ni barangkali boleh dapat ni kot. Aku kalau bagi, la haula wala quwwata illa billah. Tu hadis dia kata, bagi kanan kiri tak perasan. Mudah-mudahan Allah. Ada tuan-tuan habis ya? لا بعدين إن شاء الله. هذا أخ. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jarinya ketika tasyahud. Tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan bahawasanya baginda menggerakkan jari itu ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi yang ada ialah baginda menggerakkan jari tanpa diberitahu di mana. Maka kesimpulan daripada hadis-hadis yang dihimpunkan, kita dapat kesimpulan bahawasanya baginda seakan-akan sentiasa menggerakkan jari. Tidak dengan kadarnya, ataupun baginda mendiamkan jari. Saya kata tuan-tuan, macam ni lah. Kalau satu tempat tu orang tak pernah tengok orang gerak jari, tengok-tengok tu terkejut, kita ambil hadis aduk sengak tu lah. Sekali kita pergi masjid tu gerak jari dia ni, kata dia ni main demam apa pula ni. Jadi kita pun, pasal ruang tu ada, kita tak usah berbahas benda-benda macam tu. Saya kadang-kadang biar ada kelonggaran benda macam tu kan. Bila Nabi boleh buat dua-dua, kita buat dua-dua kan? Tapi bila tempat orang faham kita nak gerak, kita gerakkan jari. Tapi kalau kita dah faham orang gerak jari, ataupun kita dah gerak, dia tanya. Bukan saya kata tak boleh, dia tanya kita kata dalam hadis Nabi. Kalau dia pula pergi balas hadis Nabi pun orang tak buat, terus ada buat lah, itu salah lah.
Tapi kalau kita nak elakkan keliru, terutama bila kita baru nak terang pasal Islam, saya kadang-kadang minta mana Ustaz kita yang muda-muda, kita pergi bukan tempat yang baru, bukan Perlis. Mereka ni tak biasa. Kadang-kadang mereka tak tahu hukum. Macam saya kata, ada hamba Allah, dia berhenti di Kuala Perlis, dia nak pergi Langkawi, dia semayang di Masjid Kuala Perlis, dia tak tahu. Dia boleh main tanya saya pergi ke Langkawi untuk bagi ceramah, saya mufti Perlis, tapi dia boleh tanya pasal Perlis. Dia kata, saya nak tanya Ustaz, saya semayang subuh tadi di Perlis tapi tak baca kunut, semayang saya sah ke tak? Padahal benda tu semua dia, artinya dia terlalu tak tahu. Kalau dia mazhab Syafi'i sekalipun begitu kuat, Imam Syafi'i pun tak pernah kata kunut tu rukun, tapi dia lebih Syafi'i daripada Syafi'i. Tapi nak kata apa, kadar ilmu dia, saya bukan nak marah kat dia, tapi saya nak cerita, ada orang sampai ke peringkat macam tu. Kita pergi ke kawasan nak macam tu misalnya, kadang-kadang kita tak usah bahas lagi bab hak berat tu, kita kena terang dasar sunnah tu dulu. Kata dalam amalan ni Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli, semayang macam aku semayang. Maka berdasarkan hadis Nabi, Nabi semayang macam ni. Tunjuk ke dia satu-satu. Ngau orang dia tak tahu. Dia rasa lagi lama dia takbir Allah, dia kata hebat wali. Sama ada wali songo ataupun wali ke-10, dia hebat. Padahal dia tak tahu itu was-was syaitan. Lagi dia duk kepak 3-4 kali tak masuk. Dia kata bukan senang nak tangkap. Kau ni tahan nak tangkap apa? Aku sampai ke satu makam, bila aku semayang aku tangkap, dan aku tangkap, aku pegang tak lepas dia. Orang ni dia dengar, dia rasa hebat. Dia tak mengaji sunnah, dia tak tahu dalam dasar agama ni bukan hampir berlakon jadi hebat. Hang kena buat macam cara Nabi. Kalau main satu orang semayang baca sedap, zikir sedap, dia baca Fatihah sampai nak menangis, kita dengar baca surah mayang subuh 4 rakaat dia bubuh. Kita kata terang mana suara hang sedap pun tak pakai. Pasal apa? Pasal tak sama dengan Nabi SAW. Kena agama ni kena sama dengan Nabi, bukan kena syok hang syok lah. Dan akhirnya tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bagi keikhlasan dalam negara kita yang berbagai-bagai. Tuan-tuan, negara kita saya sebut macam-macam, jenayah pun meningkat dan macam-macam. Minta Tuhan beri. Ini ujian Allah. Dan kita minta fatwa-fatwa pun dikeluarkan agak kemas macam kita sebut. Saya bukan orang kata saya komplain fatwa pengkit ni. Saya bukan komplain fatwa pengkit. Memanglah lelaki menyerupai perempuan, menyerupai lelaki hukumnya haram. Tak payah buat sidang fatwa pun. Tanya Tok Bilal Masjid Alwi pun jawab kemat dah. Kan? Tanya Tok Siak pun, hadut sapu sampah pun Tok Siak. Perempuan nak serupai lelaki, haram ke halal? Saya duk dengar senama orang ini dia kata makruh. Tak ada. Teruk sangat kita pecat dia sebagai penyapu sampah pun. Tak perlulah mufti bersidang, kan? Tetapi bila nak bersidang benda yang penting. Benda ni semua orang tahu, alhamdulillah. Tapi dalam negara kita macam saya sebut tuan-tuan bakal lidah, yang duk banyak ni bukan perempuan menyerupai lelaki saja, tetapi lebih banyak lelaki jadi perempuan. Pi kedai makan kok Perlis ni pun bercambah dah. Kita nak order sotong, dia lebih sotong pada sotong. Mai daripada lenggang duk jalan mai tampak patah kanan kiri kanan lah. Dan kadang-kadang orang ni tuan-tuan, benda ni mungkar. Bila duduk depan mata, kita kena tanya, adik tak boleh buat macam ni. Setengah kita syok, duk tolong hajuk dia lagi. Buat suara macam dia order barang. Tak boleh tuan-tuan. Dalam TV, berapa banyak pengacara, ini ada filem yang akan mengiktiraf golongan ini yang sedang keluar. Hari itu ada filem Jariah Hantu. Ini pun tuan-tuan, sepatutnya fatwa diarahkan pada mereka ni.
berhentikan golongan artis selebriti yang keluar dalam TV yang berperwatakan wanita jadi-jadian ataupun jadi saudara. Berhentikan mereka ni. Jangan benarkan gaya yang seperti itu. Itu fatwa kena jelas dalam perkara-perkara yang seperti itu. Jangan fatwa-fatwa terpilih. Kita hanya fatwa untuk benda yang kecil-kecil. Saya sebut contoh, jangan fatwa tentang hukum budak-budak main mercun. Haram kanak-kanak main mercun kerana membazir. Tak padan. Fatwa haram orang tua-tua main mercun hak ratus ribu setiap majlis tu dulu. Hak duk tembok sekali kita pun nak terkejut tu. Fatwa hak tu dulu. Tak padan jawatan mufti ni nak pergi lawan dengan kanak-kanak tadika ni. Nak tegur. Kita duk kata apa? Jangan anak bilih kan. Tegur semua. Mufti hendaklah bercakap untuk semua. Jangan bila nak fatwa bertanya line clear ke tak? Jangan. Saya malas lah nak cerita di negeri entah berantah ni kan. Jangan tanya macam mana kalau kita fatwa benda ni, orang atas macam mana kata. Yang ni tak boleh tanya. Pendapat agama-agama, you mampu ikut tak mampu ikut, itu soal you. Bila saya berfatwa benda yang you tak mampu ikut bercanggah, bukan berarti saya memusuhi you. Kalau you tak boleh ikut hari ni, you ikut besok. Tapi kerana awak orang politik tak boleh buat, adakah benda yang Tuhan haram menjadi halal? Sama sekali tidak. Jika semua ulama bercakap benar, negara akan selamat. Jika semua ulama jujur bercakap untuk pembangkang dan kerajaan, negara akan selamat. Ulama tidak boleh menjadi pemaki hamun kerajaan dan tidak boleh menjadi pengampu pemerintah. Masalahnya kita ada golongan. Satu, dia kerja apa saja nak kira tak setuju. Dan dia cari jalan untuk dia maki. Ini tak betul lah. Satu lagi, dia kerja nak mengempu. Jadi saya kata, tak ada orang cakap saya bersetuju. Apa yang bersetuju? Yang mana yang Ahmad Muhammad nak cakap, itulah saya bersetuju. Oh, teruk sangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua dan diberikan kekuatan dan keikhlasan tuan-tuan hidup beragama. Allah Taala doakan saya dan doakan untuk semua tuan-tuan, insya-Allah. Dan kemudian sikit lagi tentang orang tanya tentang album ni pasal keluar dalam surah Abang. Dia berapa kata mufti Perlis berhenti pergi jadi penyanyi pula dah. Kacau depa ni. Saya bukan menyanyi. Kalau saya menyanyi confirm dah tak laku. Tapi ada satu syarikat budak-budak muda kita ni, dia ambil lirik-lirik puisi yang saya tulis tu, dia buat lagu. Itu yang sahabat keluar. Tapi hari ni saya terima kasih lah pada Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi yang memuji album yang nak keluar tu. Album tu bukan saya menyanyi, depa ambil. Dia kita ambil, kita bagi lah kan. Kalau saya sendiri nak sebut lambat, bila depa menyanyi tu jadi cepat dia menyanyi bila tak apa. Lepas tu orang tanya, pasal apa berhenti mufti pergi jadi penyanyi? Ampun. Dia baca tak habis. Ada. Mudah-mudahan Tuhan rahmati kita semua insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.